warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim wa alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi lagi berusaha Tuan Pengerusi Masjid Al-Jawahir Cikgu Roslan dan ahli jawatan kuasanya, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini dapat lagi kita sama-sama untuk berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita solat maghrib secara berjemaah dan seterusnya berada di dalam taman-taman syurga. Orang yang menuntut ilmu diibaratkan seperti orang berada di dalam taman-taman syurga. Dan syukur juga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat umur yang panjang ini, dapat lagi kita untuk beramal, seterusnya melakukan segala kebaikan demi kehidupan yang bahagia, bukan saja di dunia juga di akhirat, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita sambung pada muka surat 392, petunjuknya. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain, amin amin ya rabbal alamin. Bahawa di antara yang ditunjuki, petunjuk ni kita boleh katakan kesimpulan, boleh kita kata istifadah yang boleh diambil faedah, boleh juga dikatakan hikmah daripada hadis ni. Bahawa di antara yang ditunjuki oleh hadis yang ke-36 ini ialah, yang pertamanya, hadis ini menunjukkan bahawa balasan adalah menurut jenis amal atau perbuatan yang telah diberikan dan disumbangkan. Jadi balasan Allah Ta'ala ini, dia melihat kepada jenis amal yang kita buat. Kita buat solat maghrib tadi secara berjemaah, maka kita tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang malam ini. Adakah engkau berjemaah wahai hamba-Ku? Selesai. Juga jenis amalan sebelum kita menunaikan solat maghrib tadi, yang baru datang menunaikan solat tahiyatul masjid, setelah diazankan terus menunaikan solat sebelum maghrib, dan setelah selesai solat berjemaah tadi dilaksanakan solat selepas maghrib, ba'diyah, qabliyah. Dan inilah amal-amal atau perbuatan ini diberi balasan yang setimpal
di atas apa yang disumbangkan oleh seseorang hamba itu. Turun daripada rumah tadi, keluar daripada rumah, start motor, naik basikal, naik kereta, semuanya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat situ. Syaratnya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau bawa masjid, datang masjid nak tunjuk kata masjid dia baru, tak ada apa, kosong. Tak, orang tak tengok hon pula tu. Hon, orang dah tak perhati. Sekarang ni masjid orang tak tengok dah. Kedai Cina tu pun berlambak 3,000, 4,000 banyak. Dah? Dia hon pula tu, bagi orang tengok, oh, bersedih. Hari ni orang tak mau dah. Orang nak kejar apa? Nak kejar amal ibadat. Yang sedarlah, yang beriman, yang berilmu. Maka mereka ini fastabiqul khairat. Mereka nak bersegera kepada kebaikan. Yang lama ditinggalkan, tidak mahu diingatkan lagi. Jangan diungkit-ungkit lagi yang lama, teruskan yang ke hadapan. Untuk mencari yang jauh, bukan yang dekat dunia, dunwu. Sifatnya dekat. Dana atun sifatnya hina dunia. Kecuali orang-orang yang faham sebab apa dilahirkan di atas dunia. Dia faham. Maka baginya dunia ini hanyalah tempat yang dunwu, tempat yang dekat. Apa yang dia nak adalah al-akhirah, tempat yang jauh, akhir. Sebab tu kita ada awal, ada akhir. Akhir, jauh. Sebab tu disebut yaumul akhirah, hari yang jauh, hari yang terakhir, jauh. Kalau seorang menolong, melapangkan seorang yang lain, yang ni dia, orang minta tolong, dia tolong. Yang di dalam kegelisahan, maka dia akan ditolongi sedemikian itu pula. Tak di dunia, di akhirat. Tapi hadis ni jelas memberi tahu kita bahawa nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Di mana Allah akan melapangkan baginya satu kesusahan pada hari kiamat esok. Setiap rezeki yang Allah limpah ruahkan bukanlah 100% untuk diri kita, tetapi Allah nak lihat adakah kita bahagi-bahagikan nikmat itu kepada yang memerlukan. Kalau dia melepaskan seseorang dari kesempitan pula, maka dia pun mendapat balasan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala adil, tuan-tuan. Kalau hari ini kita hidup menderhakai kedua ibu bapa kita, dia sakit kita buat tak tahu, dia sakit kita tambahkan kesakitannya. Ingat, Allah itu Maha Adil. Dia akan balas di atas dunia ni kepada kita pada akhir kehidupan kita nanti. Perbezaannya ialah tentang lambat bangunnya. Jadi Allah nak balas tu lambat ataupun cepat. Percaya di atas pembalasan itu ataupun tidak. Manusia yang percaya dia buat. Baginya itulah satu pertolongan yang memungkinkan balasan yang setimpal seperti yang disebut dalam hadis ini. Maka itu yang dia nak. Tak dapat di dunia, lebih baik dapat di akhirat.
Beza dia lambat ataupun cepat. Allah Subhanahu wa taala melaksanakan janjinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak menyalahi akan janjinya, mi'ad. Nah, hal ini sewajarnya sesuai dengan keinginan yang telah pula ditegaskan oleh agama. Jadi kita mengharapkan akhir nanti, iaitu pada hari kiamat, kita diberi pembalasan seperti mana kita menolong orang di atas muka bumi ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan tolong nak bagi orang tengok kita. Nah. Kadang-kadang orang bagi kit makanan ni. Dia tu ada dua. Satu ikhlas, satu tak ikhlas. Ikhlas, alhamdulillah, carry on, teruskan. Yang paling takut kita buat kerana sesuatu. Itu paling takut. Orang dapat, orang ambil lah. Tapi kita buat tu, tuan-tuan. Jaga-jaga. Kerana penipuan syaitan ini kadang-kadang kita tak nampak. Jadi kita tersesat di dalam keadaan dalam buat baik. Terpedaya. Kita terpedaya dengan syaitan itu. Tapi kalau kita ambil gambar, kita tunjuk pada orang lain supaya orang lain mengikuti kita, kerana Allah Ta'ala, teruskan. Tapi kerana sesuatu, kerana yang lain, bukan kerana Allah. Di dunia kita bahagia, tapi ingat di akhirat kita sengsara. Kosong, tuan-tuan, muflis, pergi akhirat tidak dapat apa-apa. Kata kerana kita nak sanjungan manusia semata-mata, bukanlah mengharapkan redha dan rahmat Allah Ta'ala. Dan ini pula yang menjadi dorongan dan membangkitkan hasrat untuk menolong dan membantu menurut sekadar yang termampu. Banyakkanlah sedekah dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan bulan melatih diri. Bulan melatih diri untuk kita kembali balik kepada fitrah. Sebab itu ganjarannya teramat banyak di dalam bulan Ramadan. Juga menunjukkan yang kedua. Apakah petunjuknya yang kedua, iaitu juga menunjukkan bahawa jalan yang telah disediakan untuk ke syurga ialah ilmu. Nak pergi syurga mesti ada ilmu. Beramal mesti ada ilmu. Tak ada ilmu beramal, sia-sia, khabar. Rugi. Buat solat, semayang ni kalau kita tengok dia solat, takut. Takut. Tapi bila diperhatikan betul-betul, dia ni solat ke apa ni? Sebab dia ikutan. Tak ada ilmu. Macam mana nak sampai syurga? Sebab tu kena ada ilmu. Sedarlah bahawa ilmu itu tidak datang menggolek. Ilmu itu mesti pengorbanan, jihad. Kalau tidak, tak dapat. Kerana kesedaran inilah memungkinkan tuan-tuan malam ni berada dalam masjid ni di depan saya. Sebab aku nak jalan yang sahhalallah, yang Allah mudah ilal jannah, ke syurga. Sanggup datang kan? Orang lain bersedap-sedap, berseronok-seronok ni ketika tersebut ni untuk makan sate.
Kedai makan lah. Duk kena ikan 3 rasa, sedap mah. Tapi dia tak nak berkorban untuk dirinya ketika ini. Inilah masanya dia nak beramal dan mencari ilmu. Jarang orang buat kuliah lepas ansyak, jarang. Ada, tapi jarang. Inilah masa kita nak rehatkan badan setelah sehari suntuk kita bekerja sebenarnya. Inilah. Lepas maghrib kan relax-relax, santai-santai dengar nasihat. Tapi orang tak mau. Berbeza dengan kedai makan waktu ketika ini, tuan-tuan. Kalau 3 kedai makan semua datang main masjid, mau tak muat ni. Betul. Dia datang 3 kedai tu, duduk tepi-tepi yang orang ramai ni, penuh masjid ni. Itulah tuan-tuan, bila Allah nak memilih seseorang hamba-Nya, maka Allah pilih yang mana yang ikhlas dengannya. Kita Allah pilih, alhamdulillah. Kita sedar bahawa kehidupan ini semestinya apapun mesti dilakukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi nak pergi syurga kena dengan jalan ilmu. Ilmu di hati dan juga ilmu di lidah. Ilmu ni ada 2 jenis, satu di hati, satu di lidah. Kalau di lidah sahaja, tidak ada di hati, maka ilmu itu disebut sebagai ilmu dunia semata-mata. Kalau nak di akhirat, ilmu akhirat juga, maka ilmu di hati kena ada. Di hati. Sebab orang yang ada ilmu di hati, dia akan bawa diri dan ilmu itu bersama-samanya masuk alam barzakh. Ilmu yang di hati. Yang di lidah ni tinggal atas dunia ya. Itu yang paling penting. Nak kenal Allah, kan? Nak kenal Allah mesti kenal diri. Nak kenal diri mesti ada ilmu. Mana mungkin boleh mengenali Allah SWT yang bersifat dengan sifat 20, dengan nama 99. Itu tuan. Nak membersihkan jiwa kena dengan zikir. Bersih jiwa kena dengan zikir. Zikir yang warid, yang sampai kepada salah silah kepada Rasulullah SAW, mestilah dengan tarik jalan, ataupun disebut sebagai tarikat. Tarikat ada Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, tarikat di Malaysia kan, Sazaliyah. Maka ini adalah tarikat-tarikat. Maksudnya orang yang ingin menyucikan diri, dia mencari jalan ini. Kerana apa yang saya sebut tadi, jalan itu dia sampai kepada salah silah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kepada tarikat, sudah pasti berjumpa dengan ma'rifat, akhirnya berjumpa dengan hakikat. Asasnya adalah syariat. Asasnya ialah syariat. Jaga hukum. Kalau tak jaga hukum, zikir banyak di lidah, tapi esok pergi telan juga arak, telan juga babi, makan juga haram, tak guna. Tak boleh bersih di diri. Pucuk pangkalnya, asasnya adalah jaga syariat.
baru kita boleh dapat tarikat kepada makrifat, seterusnya hakikat. Susah juga nak urai. Ilmu ni tuan-tuan, saya bawa kepada contohnya lah seperti seorang pemancing ikan. Seorang pemancing ikan. Sebelum dia pergi pancing, dia mesti ada alatan pancing. Dia mesti ada joran. Dia mesti ada tali. Dia mesti ada umpan. Dia mesti ada peralatan joran, peralatan memancing. Itulah yang dipanggil syariat. Nah, dah ada siap semua tu, barulah dia pergi cari tarikat, cari jalan nak pergi mancing. Dia kena ada tempat khas. Tidak boleh pancing ikan di dalam cawan ni, takkan ada ikan. Tak boleh pergi pancing ikan dalam kolam di masjid, takkan ada ikan. Silap cari tarikat, maka gila disebut isim. Cari tempat. Maka carilah tempat yang diakui ada ikan. Di lombong, di sungai, di laut dan sebagainya. Dan dapat jalan tu, barulah bila dia dah hari-hari duk buat latihan tu, tadrib, duk buat latihan, barulah datang kepadanya ilmu makrifat. Barulah dia mula mengenali apakah itu cara-cara tengok riak air untuk memancing. Dia dah tahu. Dia nak mengenali tu. Dia datang saja satu sungai, dia tengok riak air saja. Dah balik, dia kata. Orang pun heran, apa pasal nak balik belum mancing? Balik, tak ada ikan. Tu dah sampai lah tu. Allah yang memberi ilmu makrifat tadi, nak mengenali Allah. Akhirnya bila dia dah faham semua riak air, kocaknya air, dia dah kenal dah jantan betina ikannya. Dia tahu berapa kilo ikan kat dalam tu. Kenal. Akhir sekali dapat dah ilmu hakikat, iaitu ilmu yang mana kelazatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Bila orang mancing, dia dapat ilmu hakikat pancing, tuan-tuan. Dia boleh duduk maghrib sampai subuh. Tu dapat hakikat tu. Ketagih, lazah. Bini nak bersalin, dia pergi mancing je. Hakikat betul. Itu ilmu. Pojok pangkalnya apa tadi? Asasnya mesti syariat. Kalau masuk tarikat dulu, duk hakikat, duk makrifat, syariat tak jaga, lingkup, gila. Sebab itu kena ada ilmu. Ilmu tak apa macam mana lah ustaz? Semua tu bohong. Tapi betapa setahun, kan? Betapa apa? Setahun betapa nak kenal Allah. Duk lautan tu. Kalau rimau datang, rimau pun lari. Punya kebal dia. Kan? Kalau dia habis tu, dia cerita kat kita tentang keadaan dia di hutan dan sebagainya. Kita senang ya. Tak payahlah nak cerita kalau tiap-tiap minggu tak sembahyang Jumaat. Cukup. Hebat mana ilmu hang setahun, betapa senang dia beritahu dia.
Mungkin Zuhur Asar dia semayang kan, tak semayang jemaat, tak payah. Sebab semayang jemaat ni adalah jemaah yang jadi fardu ain. Dia jemaah fardu ain. Yang kita semayang hari-hari ini jemaah fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah. Jumaat fardu ain, wajib semua buat kecuali sebab. Itu saja. Musafir tak payah. Sakit, yang tak mampu, yang dah tahu memang tak mampu, tak payah. Tapi kalau makan nasi berani 3 pinggan, duk tak payah lagi, siap. Siapa? Lelaki yang berada di kawasan tersebut. Siapa lelaki? Yang ada misai dan janggut. Pondan masuk, pondan masuk. Pondan masuk, khonsa masuk. Pondan tu dah tahu dah memang lelaki. Khonsa tengok berat belah mana. Tengok dia kencing belah mana. Dia buang air kecil dia, berat belah mana, perempuan ke lelaki? Kalau perempuan, maka khonsa tu kita hukum dia perempuan. Kalau banyak dia guna lelaki, maka kita hukum lelaki. Maka faraidnya 2 bahagian. Kalau perempuan 1, dia nak 2, dia pun berlakon, aku pun jantan juga, dia kata. Itu tuan hukum syariat. Juga menunjukkan bahawa jalan yang telah disediakan untuk ke syurga ialah jalan ilmu. Mesti ada 2, ilmu di hati dan juga ilmu di lidah. Maksudnya ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Iaitu ilmu yang diamalkan, bukan yang dibekukan. Walaupun sedikit belajar, kita amal, hebat kita. Berbeza dengan orang tu banyak ilmu tapi tak amal. Tak ada kelebihan. Dia pandai baca Quran tapi tak baca. Yang satu lagi, dia kurang pandai baca Quran tapi hari-hari dia baca. Siapa yang akan lebih mahir? Sudah tentu orang yang baca hari-hari. Orang yang pandai tadi dia tak baca, maka suruh dia baca, dia akan jadi tidak mahir. Sebab dia tinggal. Betul tak? Dulu kita main bola sepak tiap-tiap petang, macam lipas kudung orang kata. Lah ni cuba pergi main bola sepak, boleh? Sebab kita tak hari-hari main. Tengok orang-orang yang suka main bola sepak, dia main sampai dia tua, dia boleh main. Kita dapat bola memang dah tak ingat apa kan. Sekali lagi dah habis main bola, siap, semua sakit. Warm up tak ada, warm up tak ada, stretching tak ada, sakit. Itulah beda dengan orang yang selalu melakukan amalan dengan ilmu. Jadi sebab itu disebut di sini ilmu tadi diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan umpama pokok yang tak ada buah. Pokok tak ada buah, marah tak? Tanam pokok punya besar, buah tak ada. Tunggu sekejap. Aku telefon mat kilat sekejap lagi. Dia mai bawa mesin tu habis. Marah kita. Tapi sebelum terbang, tuan-tuan cakap dia lah, aku nak terbang hang esok ni, tapi aku bagi tempoh setahun lah. Kalau hang buah, selamat. Cakap dia lah. InsyaAllah dia berbuah, insyaAllah. Takut dia kena terbang kan. Sebab makhluk Allah semuanya bertutur, tapi cara tersendiri. Dia bertutur, tapi cara dia atau digunakan untuk kepentingan penghidupan semata-mata.
Pukul 5 keluar kerja, balik pukul 12 malam. Itu yang ilmunya. Semata-mata dunia. Jangan tuan-tuan. Hidup atas muka bumi ni mesti pandai membahagikan masa. 24 jam bahagilah 3. 8. Yang paling penting ialah 8 tu rehat. Barulah kita boleh ibadat. Kalau tak ada rehat, macam mana nak ibadat? Rehat. Umur kita ni yang 50 naik ke atas ni, lebih kurang 6 jam tu okey lah. Kalau naik 80, 4 jam okey lah. Sebab nak dekat dengan kubur kan. Dia tak boleh lama tidur. 80 tak lama lah tu. Kalau naik 90, alhamdulillah kan. Tapi kalau umur lama-lama 90, duduk atas kerusi ni kereta tolak, baik mati tak? Betul. Sebab hidup menyusah orang. Dia bila hidup menyusah orang ni ada dua. Yang pertama, Allah nak uji anak. Nak tengok anak nak jaga pak tak? Pak sakit ni. Dulu masa isteri kita beranak, anak kita tu kita jaga. Yang kedua, dia bagi umur panjang ni. Yang kedua ni nak bagi hak orang sakit tu. Taubat ke Allah ke tak? Duduk atas kerusi ni, duk minta arak lagi. Apa cerita? Yang anak tu pun bendul. Dapat hang dah tak boleh duk atas kerusi dah, duk atas katil. Dia minta arak hang duk beli buat apa? Kena cerdik lah dalam waktu ketika tersebut. Kesian. Sekejap lagi dia dia panggil? Mengkelan, orang Kedah kata apa? Orang sini kata apa imam gelak pula. Mengkelan, apa dia panggil? Kempunan. Takut kempunan. La ilaha illallah, tu barang dia haram. Dia kempunan, bukan dia nak mati kan, dia punya pasal lah. Jangan beli. Kecuali dia minta sirak limau satu, pilah beli. Tengok barang tu. Kita jangan layan sangat benda-benda syaitan ni. Dia dah sakit dah tuan, dia nak buat baik, kita jaga dia, berak pun kita basuh. Itu kena ingat. Dan ilmu itu bukanlah mata benda yang berfaedah keturunan demi keturunan. Jadi ilmu tu tak boleh diwarisi. Hanya boleh diwarisi harta. Keturunan kepada keturunan yang lain, harta. Tapi ilmu tidak. Dia tak boleh diwarisi. Seorang bapa nak warisi ke anak macam harta tak boleh, kecuali anaknya senantiasa mengikuti pengajian bapaknya, maka dia akan dapat. Dia mesti belajar. Tunggu nanti bapak aku mati kan, aku dapat ilmu bapak aku, tak ada. Kalau duk tengok filem-filem Shaolin tu kan, masuk dia tekan belakang masuk kan, itu bohong. Dapat ilmu kungfu, itu bohong. Dan tidaklah pula dapat dipinjam atau ditumpang atau didapat dengan pemberian percuma, tak dapat. Dia mesti belajar. Tetapi ilmu adalah suatu yang tidak mungkin dinilai kerana ia adalah cahaya atau nur. Ilmu tidak akan masuk ke dalam diri seseorang jika dirinya itu dipenuhi dengan benda-benda haram. Tak masuk. Jika dirinya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah, dia tak masuk. Dia takkan masuk dalam dirinya. Sebab dia cahaya, dia nak diri seorang itu pun bersih.
baru dia masuk. Itu. Dan tidak didapati melainkan mesti dicari di tempatnya. Mana tempatnya? Masjid, surau atau tempat-tempat pengajar yang lain, universiti, sekolah dan sebagainya. Wajib dipelajari dari ulama'nya. Nak belajar ilmu Al-Quran, janganlah pergi tanya doktor. Tak dapat kan? Doktor, saya nak tanyalah. Nun mati bertemu dengan fa, apa hukum doktor? Doktor tu kata, hang ni biar betul, aku ni kucucuk kau boleh lah. Kau tanya tajwid apa pasal? Maksud kena pada ulama'nya, pada pakarnya. Nak buat rumah, pergi panggil orang yang ukur nak siapa? Orang buat roti canai. Tak boleh. Mesti cari engineer lah kan, arkitek. Arkitek bahagian buat plan, buat plan. Pergi cari tukang masak, kacau, tak dapat. Kerana ini, seorang yang ingin berilmu, kerana ilmu jalan syurga, hendaklah melangkah dan berjalan untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang dikatakan pada hadis ini. Mesti berjalan, mesti. Kalau dalam pendidikan jasmani dia kata apa? Mesti ada pergerakan lokomotor. Tahun ni kena ngajak PJ. Budak jahdua ya tuan-tuan. Kalau saya sebut pergerakan lokomotor, tuan-tuan tahu tak apa? Dah jahdua. Tak tahu lokomotor. Luku kepala boleh lah kan? Iaitu dia bergerak bukan pada tempat yang tetap. Tu dia panggil pergerakan lokomotor. Dia berjalan, dia mesti berjalan, dia mesti berlari, dia mesti mencari. Itu. Hendaklah dia melangkah dan berjalan. Ini dipanggil pergerakan lokomotor, pendidikan jasmani. Teringat tadi mengajar budak. Ustaz mengajar jasmani cukup lawak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok saya mengajar jasmani budak, untuk tengok biar betul ustaz ni. Nak pergi Padang tak boleh. Tak boleh, COVID, SOP. Lompat atas meja. Hak kecil-kecil saya suruh lompat atas meja. Lompat atas meja. Biar dia bunyi kuat sikit. Lagi guru besar tanya apa saya pun. Tak ada tempat. Kan? Guru besar pula tak datang pula. Ingat dah datang tu boleh pergi Padang. Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan, menunjukkan bahawa seorang akan bersegera menduduki di tempat balasan yang baik adalah kerana amalannya. Amal yang baik, maka dia duduk pada tempat itu. Itu yang kita nak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, syurgamu atas rahmatmu. Amalannya mengatasi keturunannya. Atas dunia bolehlah, pak kita Tan Sri Tun ke Datuk Sri ke apa lagi, Sri Datuk. Bolehlah kita harap pak kita nak selamat. Tapi dalam kubur bukan pangkat, dalam kubur adalah amalan. Keturunan pun tak boleh beli amalan itu. Walaupun di atas kubur ini dia orang yang paling kaya di atas dunia. Amalan tadi tak boleh dibeli, kecuali dia beramal sebelum dia meninggal. Jadi amalan tadi dapat menyelamatkannya. Jelaslah bahawa orang kaya kebanyakan susah menderma. Ada, bukan tak ada. Ada. Tapi susah. Tapi kalau buat pampir minum arak,
buat pampir, pakaian beragam. Hak tu mereka suka menderma sebab manusia. Keturunannya yang rendah dalam pandangan manusia bukanlah rendah, dan keturunan yang mulia yang dimegah-megahkan orang di dunia bukanlah mulia. Kita hina orang tu, kita puji orang itu, bukan ada apa-apa pun. Yang rendah dan mulia tidaklah dihitung dari sudut keturunan darah, tetapi dari segi iman dan amal sejajar dengan perintah Allah Ta'ala. Yang itu, ingat tu, yang itu iman dan amal. Lepas tu bila kalau kita berada dalam liqa, dalam kalangan orang-orang tabligh, mereka selalu menyebut iman dan amal. Iman, amal, iman, amal. Dulu tabligh lain sikit tuan-tuan, sekarang lain. Dulu tabligh miskin, sekarang tabligh kaya. Dulu makan ikan bilis, sekarang makan udang galah. Tuan-tuan. Sebab dah banyak orang-orang profesional masuk tabligh sebab dia merasai untuk berdakwah seperti mana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Railah mereka tuan-tuan. Kalau dia datang rumah janganlah halau. Islam sama Islam halau tuan-tuan. Allahu akbar. Cina datang rumah, bos, masuk bos, panggil bos lagi. Kan pelik tu. Saya pun pelik orang Melayu jumpa Cina panggil bos. Padahal dia pergi beli kat Chok Peng, dia panggil Chok Peng tu bos. Lepas tu lagi dia yang keluar duit bagi kat Chok Peng tu, walaupun dalam kiraan Chok Peng tu penipu berlambak. Tuan-tuan kan tahu dia tipu tuan-tuan. Dia tekan pap 100. Cuba balik cek balik. Kalau salah saya cakap, cek balik. Esok tuan-tuan bagi tahu saya yang rajin pergi beli kedai Chok Peng. Tu kata orang kapi, penipu besar. Tapi tu bos. Yang orang tabligh main nak ajak buat baik, dihalau, dimaki, padahal dia juga Islam. Allah. Jangan dihalau. Mereka kata tamu, kalau boleh beri minum sekurang-kurangnya segelas air putih. Tak perlu banyak. Dia nak ajak apa? Nak ajak pergi masjid ya. Kan? Orang tak beli kalau kat maghrib dia ajak pergi masjid. Dengar. Kan? Sekali dia pun balik, Assalamualaikum. Dah tak mau pergi, masuklah rumah kan. Adalah adab bila tetamu datang menziarahi kita. Orang yang datang menziarahi kita membawa apa? Bala ke rahmat? Mengapa kita beri racun? Padahal perkara itu adalah teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sonok duduk dalam lekok tabligh ni. Tak udang galah, kambing golek. Itu syok. Ikan bilis tak nak jumpa langsung. Nasi lemak pun sedap. Dia bukan saja boleh menyampaikan, tapi dia boleh masak bagi orang makan, nasi biryani dan sebagainya. Kalau dia datang nak duduk masjid, kita bagi. Hanya kita pesan jaga kebersihan, cukup. Itu amanah. Panggil dia punya bos dia, ketua dia, mai sini. Nak guna, alhamdulillah kami pun seronok. Tapi satu ya saya minta, jaga kebersihan. Itu ya. Kalau dia tak jaga kebersihan, dia buat semua, dia pergi, dia berdosa. Itu saja. Datang kali kedua, pergi masjid londang pula abang dah, hampir masjid londang pula dah. Masjid ni tak boleh dah.
Buat baik dengan orang, berbudi dengan orang, maka orang akan balas jasa. Ingat, Allah pun dah bagi tahu kita buat baik dengan manusia, kita memudahkan orang dalam kesempitan dan sebagainya, maka di akhirat nanti kita akan diberi kemudahan itu, insya-Allah. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis baginda yang bermaksud bahawa Allah Ta'ala tiada bertanya kamu tentang kemuliaan nisab ataupun keturunan kamu pada hari kiamat, kerana sesungguhnya semulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwa daripada kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang bertakwa. Nah, insya-Allah semoga kita tergolong dalam orang-orang yang muttaqin, orang yang sentiasa disebut sebagai orang yang menurut segala perintah Allah dan meninggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhama wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillah.